Okey, baik, kita ada satu lagi filem yang aku akan review hari ni. Okey, filem yang aku maksudkan ialah filem tahun 2019 arahan Helmi Yusof yang aku tahu dengan filem Bikers Kental. Okey, ini ialah filem seram tahun 2019. Aku tak terfikir pun nak layan filem ni, tapi entah aku buka-buka iFlix tu and then muncul filem ni, jadi aku terlintas lah untuk layan sebab aku tertarik dengan dia punya poster. Okey, tapi nampaknya aku ambil masa sampai 2 hari jugalah untuk layan filem yang berdurasi 1 jam setengah ni. Pasal apa? Pasal apa? Intro dulu. Okey. Anak Perjanjian Syaitan ni ialah sebuah filem bergenre seram thriller lah, lebih kurang macam tu. Seram ngeri lebih kurang, sebab dalam filem ni ada babak-babak ngeri yang menggunakan bantuan CGI. Okey, basic story filem ni, sinopsis lebih kurang lah, berkisah pasal sepasang suami isteri yang mana sebelum ni diorang ni si isteri ni ada masalah lah untuk dapatkan anak. So si mak mentua ni duk desak sangat anak-anak. Okey, diorang ni kembali ke kampung sebab si suami ni dapat posting balik di rumah lah, sebab si suami ni seorang cikgu. Okey, jadi berlakulah kejadian-kejadian yang tidak diingini, seperti hantu muncul apa semua tu dekat rumah nenek dia yang dia duduk tu. Dan adakah ini adalah something yang rumah tu berhantu, ataupun ada something else yang mengganggu pasangan tersebut. Itu lah cerita dah, simple sangat-sangat. Tapi pada aku filem ni memang sangat simple dan kita hanya tonton sebab nak tahu twist. Ini yang menjadikan filem ni pada aku agak-agak teruk lah pada aku. Okey, minta maaf aku cakap filem ni agak teruk walaupun plot dia simple. Okay, aku nampak macam Anak Perjanjian Syaitan ni ialah sebuah filem yang sepatutnya berakhir dalam 30 minit. Macam kalau kita buat drama pendek, short stories, okay, Anak Perjanjian Syaitan ni 30 minit boleh settle. Tapi filem ni 30 minit tersebut dipanjangkan sampai jadi 1 jam setengah. Itu yang menyebabkan filem ni rosak pada aku lah, pendapat aku secara peribadi. Sebab okey, apa yang aku nampak dalam filem ni sepanjang dari minit pertama sehingga minit terakhir, okey, aku hanya menunggu twist. What happened? Apa yang sebenarnya terjadi? Itu saja yang aku tunggu, dan tidak ada benda-benda lain. Yang selebihnya sepanjang filem tersebut berlaku hanyalah ada babak jeritan Caca Mak Embong yang entah bila merata-rata. Sikit-sikit lari menjerit-jerit, sikit-sikit lari menjerit-jerit. Aku tak tahulah pasal apa. Aku tak tahu sebab cerita ini dia nak cerita bahawa Caca Mak Embong tu kuat lari, ataupun dia nak cerita yang filem ni adalah filem yang bercerita. Aku tak tahu mana satu. Dan aku rasa filem ni agak-agak disappointed sebab dia punya pertengahan filem tidak ada pengembangan yang cukup-cukup besar untuk menjadikan filem ni adalah sebuah filem. Pasal apa? Sebab filem ni hanyalah sebuah jump scare. Tajuk dia ialah koleksi jump scare. So itu adalah sesuatu yang aku rasa sesuai. Daripada kau namakan filem ni Anak Perjanjian Syaitan, lebih baik filem ini dinamakan sebagai koleksi koleksi scene jump scare untuk tontonan umum dan masyarakat. So itu ialah tajuk yang sesuai. Sebab sepanjang filem ni cerita dia tidak berkembang mana. Cerita dia hanyalah sebuah filem yang tak ada apa sangat. Cikgu pergi sekolah watak lelaki ni, anak perempuan ni duduk, seorang perempuan duduk rumah, and then dihantui dengan pelbagai siri-siri jump scare yang tak jump scare langsung. So benda-benda ni pada aku dia punya penceritaan dia memang agak teruk. Okay, dan aku tidak boleh katakan filem sampah sebab aku tak maulah kata filem sampah, tak sampai level sampah pun. Cuma penceritaan dia sangat-sangat teruk sebab filem ni ialah penceritaan 30 minit yang di stretch kepada 1 jam setengah. So aku rasa filem ni agak-agak lemah dan teruk dekat situ. Okey, tapi iyalah aku boleh puji dekat beberapa bahagian filem ni di mana CGI hantu-hantu tu memang agak-agak baik pada aku. Helmi Yusof mungkin ada kekuatan dekat situ sebab filem ni berjaya menampilkan aspek-aspek CGI hantu tu dengan cukup baik. Babak ngeri seperti baby yang belum bulan darah dengan hantu-hantu yang pelbagai walaupun tidak ada reason pun pasal apa hantu tu banyak sangat kan.
CGI dia sangat-sangat baik. Visual dia aku tidak ada masalah, dan dia punya persembahan dari segi color grading lah, dari segi kerja kamera semua cantik. Cuma cerita dia sangat-sangat teruk. Dan dia punya apa nak cakap, dia punya dubbing. Aku rasa dubbing filem ni agak ketinggalan lah, sebab aku rasa dubbing ni memang sangat-sangat weird dan pelik. Sebab bila Chacha Mak Embong nak asyik menjerit dengan dubbing yang tak apa-apa tu, memang tak masuk langsung. Dan emotion gabungan dua pelakon dalam filem ni pun agak out, dan memang tidak ada pengembangan yang besar pun. Aku nak bercakap sikit pasal ending filem ni, yang memang kononnya nak twist lekuk patah tulang lah. Maksudnya kononnya dengan twist yang diberikan tu, penonton boleh macam terkejut beruk lah maksudnya. Dan aku rasa filem ni mempunyai twist yang memang caca merba. Sebab apa? Sebab ya memang aku nampak penulisan cerita ni dia letak satu karakter Bomo yang kemudiannya orang pandang serong. Lepas tu ada satu karakter yang bekas Tok Penghulu lah, apa semua tu, yang kononnya dia nak implement dalam kita punya otak. Adakah dia orang ni watak jahat? And then aku okey lah, sebab itu adalah style yang biasa lah. Sebab memang dia dalam filem-filem seram, memang itu cara dia untuk membuatkan kita berteka-teki. Tapi in the end, Bomo mana-mana tah yang kita tak tahu pemain dari mana, jadi satu watak dekat ending filem, and we never know what happened to that Bomo in the end of the story. Dekat hujung-hujung tu tak ada cerita langsung pasal Bomo tu. Aku tak tahulah sebab perancangan filem ni nak buat sequel pasal Bomo tu ke apa, aku tak tahu. Tapi aku rasa kalau buat sequel apa, aku rasa filem ni memang sangat-sangat teruk lah kan. Dan itu adalah benda yang twist dia memang sangat-sangat menduka cita kan. Twist dia memang sangat-sangat sampah. Memang sangat-sangat teruk, dan menjadikan filem ni memang sebuah filem yang memang cukup-cukup setan lah. Memang filem-filem yang aku rasa come on lah kan, how nak buat filem yang sangat bagus. Aku tak tahulah, sebab pada aku bila filem Hollywood pun jump scare horror berata-rata pun, at least dia ada cerita. At least cerita tu adalah memberi clue supaya kita boleh in the end pasal inilah watak ni Mai, pasal apa, pasal inilah benda ni terjadi, pasal apa benda. Ini tak tiba-tiba Mai seorang bomoh dekat ujung tu, entah apa-apa pergi duk berlawan dengan tu bomoh ni, and then habis. So what's the point of semua plot seram, benda-benda seram-seram yang dah dibagi kat dalam filem ni? Sia-sia sajalah. Memang babak-babak tu babak yang sekadar dicipta untuk memanjangkan filem, tapi tidak memberi impact langsung kepada filem tersebut. Dan aku expect orang akan seram, aku akan rasa feeling seram dengan babak-babak hantu CGI tu. Tapi aku rasa macam aku just macam okay, not bad lah dia punya CGI, macam tu sajalah. Aku tak adalah macam takutnya, seramnya, tak ada. Sebab apa? Sebab Chacha Mak Embong punya lakonan dengan dia punya pasangan tu, aku tak ingat nama, out sebab dubbing, skrip dia hampir, dan juga twist dia yang memang entah apa-apa. So aku rasa filem ni memang filem yang rating ni memang sangat-sangat teruk lah pada aku. Aku boleh bagi filem ni 1/5. Tapi kalau siapa yang nak try layan, boleh layan lah filem ni dekat iFlix. Aku rasa filem ni ada dekat iFlix, boleh dilayan secara percuma kan. Kalau hampa nak layan, go on. Okay, so itu sahajalah rasanya review ringkas pasal filem Anak Penyanyi Setan ni. Sebab kalau aku rasa aku sambung lagi bebel, aku rasa benda ni akan jadi panjang. Aku akan keluarkan banyak lagi perkataan-perkataan yang teruk. Sebab aku tak mau sebenarnya review benda-benda yang pelik-pelik dengan perkataan-perkataan yang teruk. Sebab aku rasa kita keep it clean. Okay, just pendapat aku. Dan jika ada yang terguris hati dengan pendapat ni, aku just minta maaf. Sebab aku rasa filem ni adalah filem yang sepatutnya boleh jadi lebih bagus. Sebab ini ialah karya Helmi Yusof, yang kita tahu dia pun ada filem yang bagus, seperti Bikers Kental. Bikers Kental tu okey lah, not bad pada aku untuk sebuah filem yang berkisah pasal mak-mak motor kan. Tapi kalau nak buat horror, better make something yang lebih bagus lah kan. Sebab kita ada, dia bukannya pengarah first timer kan. Okay, so jadi itulah pendapat aku berkenaan dengan filem Anak Perjanjian Setan. Okay, kita jumpa lagi di review akan datang. Filem ni boleh tonton dekat Netflix, dekat iFlix. Okay, kita jumpa lagi di review akan datang. Assalamualaikum.